Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan pada hari ini saya akan mengulas sedikit satu video yang dimuatkan, iaitu kritikan Maulana Ihsan terhadap pandangan saya, yang mana saya mengatakan bahawa di dalam mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, salaf telah menafsirkannya dengan makna ala wartafa'a. Itu yang utama untuk dibahaskan pada hari ini. Kata Maulana Ihsan, beberapa isu yang beliau bawakan. Yang pertama sekali, kata beliau, kalau betul-betul nak ikut salaf sebelum Al-Imam At-Tabari, jangan tafsirkan langsung sebagaimana Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya tidak mentafsirkan langsung istawa. Itu kalau betul nak ikut salaf, katanya. Yang kedua, beliau membawakan teks Al-Imam At-Tabari yang menunjukkan bahawa perkataan istawa ini ada banyak maksud dalam bahasa Arab, sebagaimana dinakalkan oleh Imam At-Tabari. Antara maksudnya, kalau nak kata tinggi, kena kata tinggi kerajaan dan kekuasaan, bukannya tinggi bergerak dan sebagainya. Dan kata Imam At-Tabari, meskipun tafsiran yang paling betul adalah tinggi, tafsiran lain tidaklah salah, cuma dia khilaful aula, berbeza dengan yang lebih utama sahaja. Dan kemudian kata beliau, kalau tak mau takwil, ini bercanggah dengan para imam. Imam Tabari, nama kitabnya sendiri pun Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayat Al-Quran, penjelasan tentang takwil Al-Quran. Jadi kalau nak betul-betul mengikut manhajnya, takwil tidak ada masalah. Okey, itu kenyataan Maulana Ihsan yang kita akan bahaskan, dan kita akan lihat sama ada kenyataan beliau ini adalah kenyataan yang betul ataupun kenyataan yang sebenarnya tidak tepat. Baik, yang pertama sekali, beliau membangkitkan isu yang kata beliau, kalau betul-betul nak ikut salaf, jangan tafsirkan langsung sebagaimana ulama salaf besar sebelum Al-Imam At-Tabari, Imam Malik dan Imam Ahmad, yang tidak mentafsirkan langsung istawa. Salah. Kalau kita menilai pandangan ulama salaf secara jujur, saya rasa mungkin Maulana Ihsan terlepas pandang. Yang mentafsirkan istawa dengan tinggi, ala wartafa'a, ini bukan Imam Tabari yang mula, tapi tafsiran ini adalah tafsiran yang disebutkan sejak daripada zaman tabi'in, jauh sebelum Imam Syafi'i dan Imam Malik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menakalkan dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in, ketika mentafsirkan istawa ila sama, katanya irtafa'a. Kemudian Allah istawa ila sama, kata Al-Imam Abu Al-Aliyah, irtafa'a, naik ataupun tinggi ke atas langit. Dan kata Mujahid, istawa ala. Istawa bererti meninggi. Ala al-arsh. Jadi kalau nak dikatakan tafsiran ini At-Tabari baru datang, sebelum daripada Tabari imam-imam besar tak tafsir langsung, ini adalah pembacaan yang singkat dan tidak benar, kerana yang memulakan mentafsirkan perkataan istawa dengan ala wartafa'a sesuai dengan kaedah penggunaan bahasa Arab adalah tabi'in sendiri, Abu Al-Aliyah dan juga Mujahid. Seterusnya, Maulana Ihsan kata Tabari i'tiraf istawa ini ada banyak maksud. Baik, kalau kita baca tafsir At-Tabari, kita akan lihat Tabari menakalkan perkataan pengikut mazhab-mazhab yang berbeza ataupun pemikir-pemikir yang berbeza. Kata Imam At-Tabari, sebahagian daripada mereka berkata, okey, wa qala ba'dhum, istawa bererti aqbala 'alaiha, approach, okey, aqbala 'alaiha, mendatanginya, mendepaninya dan sebagainya. Sebahagian mereka lagi berkata, istawa ini, aqbala itu betul, tapi bukan bererti tahawul, bukan bererti perubahan, cuma ia satu perbuatan. Sebahagian mereka lagi berkata istawa bererti amadalaha, berkehendak kepadanya, ataupun perkataan yang lain lebih sesuai. Sebahagian lagi berkata istawa bererti ulu yang meninggi, irtifa'. Dan kata At-Tabari yang menyebutkan perkataan ini adalah Ar-Rabi' bin Anas, seorang lagi tabi'in. Okey, yang mengatakan istawa artinya tinggi ataupun meninggi. Tadi dah sebut dua, Al-Bukhari nakalkan daripada Abu Al-Aliyah dan juga Mujahid. At-Tabari tambah seorang lagi, ini pendapat Ar-Rabi' bin Anas, seorang lagi tabi'in. Dan kemudian At-Tabari menyebutkan para ulama selepas itu berbeza pandangan tentang istawa. Siapa yang istawa? Kata At-Tabari, ba'duhum berkata, alladhi istawa ila sama wa ala 'alaiha huwa khaliquha wa munshi'uha. Yang tinggi di atas, yang istawa ke atas langit dan juga tinggi di atasnya adalah pencipta langit itu dan pendiri langit itu, yang menyempurnakan ciptaan langit, iaitu Allah Ta'ala. Wa qala ba'duhum balil 'ali 'alaiha ad-dukhan alladhi ja'ala Allahu lil ardi sama. Sebahagian mereka lagi berkata, yang istawa itu sebenarnya adalah asap yang Allah menjadikannya sebagai langit bagi bumi ini. Baik, itu part pertama kata At-Tabari. At-Tabari kata
orang ataupun pengikut mazhab yang berbeza mentafsirkan perkataan istawa dengan tafsiran yang berbagai-bagai. Ada yang kata aqbala, ada yang kata amada, ada yang kata istaula dan sebagainya. Kemudian At-Tabari menyebutkan seterusnya, al-istiwa fi kalamil Arab munsarifun ala wujuh. Perkataan istiwa pada penggunaan orang Arab, perkataan itu pada penggunaan orang Arab membawa maksud yang berbagai-bagai. Di antaranya intiha syababir rajuli wa quwwatihi, kemuncak keremajaan dan kekuatan seorang lelaki. Itu digunakan perkataan istiwa. Yang kedua, al-istiqamah, tidak berganjak, tetap. Itu juga istiwa. Al-iqbal ala syai', mendatangi sesuatu ataupun mendepani sesuatu, approach sesuatu. Itu juga istiwa. Al-ihtiyaz wal istila, menguasai. Itu pun istawa. Al-ulu wartifa', tinggi dan naik. Itu juga wal irtifa', meninggi. Itu juga adalah istiwa. Jadi apa maksud Tabari di sini? Perkataan istiwa, perkataan itu di dalam bahasa Arab membawa pelbagai maksud. Boleh bermaksud kesempurnaan keremajaan seseorang, tidak berganjak, approach sesuatu, menguasai sesuatu, ataupun tinggi, meninggi di atas sesuatu. Kemudian, ini bahagian yang paling penting. Kata At-Tabari, wa aulal ma'ani biqaulillahi jalla thana'uhu thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna ala alaihinna wartafa'a. Dan maksud yang paling aula, yang paling benar berkaitan dengan firman Allah, kemudian Allah istiwa ke atas langit lalu menyempurnakan ciptaan langit, bererti tinggi ke atasnya, meninggi ke atasnya. Fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'as samawat. Lalu Allah menyempurnakan penciptaan langit dengan kekuasaan Allah dan menyempurnakan 7 lapisan langit. Okey, apa kata Tabari? Tafsiran yang paling tepat adalah istiwa dengan maksud tinggi dan meninggi. Seterusnya, ini bahagian yang penting. Kata Tabari, وَالْعَجَبُ مِمَّنْ أَنْكَرَ الْمَعْنَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Dan aku berasa ganjil, berasa pelik dengan orang yang memungkiri ataupun membantah apa yang difahami dari dalam kalam Arab daripada ayat thumma stawa ila as-sama' alladhi huwa bima'na al-'ulu wal irtifa', iaitu yang bererti tinggi dan meninggi. Kata At-Tabari, aku rasa pelik dengan orang yang maksud perkataan ini adalah tinggi dan meninggi, dia pergi bantah maksud perkataan istiwa dalam ayat ini tinggi dan meninggi. Wal ajabu mimman ankar, aku rasa pelik dengan orang yang membantah maksud ini. Haraban 'inda nafsihi min an yalzimahu bi za'mihi an yakuna innama 'ala wartafa'a ba'da an kana tahtaha. Kenapa dia bantah? Dia bantah untuk menyelamatkan diri dia daripada terperangkap dengan takut-takut kalau dia kata begini, itu bererti Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggi setelah sebelumnya duduk di bawah langit. Dia takut terperangkap dengan perangkap itu, lalu dia pergi ubah maksud. Ila an ta'awwalahu bil majhuli min ta'wilihil mustankar. Sehingga akhirnya dia mentakwil perkataan istawa dalam ayat ini dengan takwil yang tertolak dan majhul. Baik, apa kata At-Tabari di sini? Kalau tengok dengan jelas, meskipun perkataan istawa itu boleh membawa banyak maksud, boleh membawa maksud istiqamah, al-iqbal, amada dan sebagainya, tapi kata At-Tabari di dalam konteks ini, kalamul Arab memberitahu kepada kita maksudnya adalah ala wartafa'a. Dan aku rasa pelik dengan orang-orang yang lari daripada maksud ini kepada maksud lain. Meskipun perkataan itu boleh membawa maksud lain, akbala dan sebagainya, tapi dalam konteks ini Tabari kata aku pelik pasal apa nak lari daripada ala wartafa'a kepada makna-makna lain. Seterusnya, kata Tabari, thumma lam yanju mimma haraba minhu. Walaupun dia nak lari, kemudian dia tidak boleh menyelamatkan diri daripada apa yang dia nak lari daripadanya. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, za'amta anna ta'wil istawa aqbala. Hang kata istawa maksudnya aqbala. Nampak tak nah? At-Tabari nak menunjukkan di sini, walaupun tadi kat atas Tabari kata perkataan aqbala salah satu daripada maksud perkataan istiwa, tapi dalam konteks tadi, ayat tadi, istawa maksudnya Arab faham ala wartafa'a. Sekarang At-Tabari tanya, kamu katakan bahawa takwil istawa itu aqbala. Baik, aku nak tanya kepada kamu, afakana mudbiran 'anis sama' fa aqbala ilaiha?
Apakah sebelum itu Allah membelakangi langit lalu kemudiannya mendepani langit? Nampak tak? At-Tabari mempertanyakan kepada mereka logik yang sama. Kamu nak takut kata Allah tinggi sebab takut dengan itu kamu terperangkap di dalam logik yang katakan takkan sebelum tu rendah kemudian jadi tinggi. Baik, At-Tabari kata kalau kamu pakai maksud aqbala, apakah aqbala iaitu mendepani? Apakah sebelum itu Allah membelakangi langit kemudian mendepaninya? Fa in za'ama anna dhalika laysa bi iqbali fi'l. Kalau dia kata bukan, iqbal mendepani itu bukan dengan perbuatan, walakinnahu iqbalut tadbir, tetapi iqbal mendepani dengan mengaturkan urusan langit ni. Qila lahu, kalau begitu dikatakan kepadanya, fakadzalika faqul, kalau begitu hang boleh juga katakan ala alaiha uluwal mulki wa sultan, tinggi di atas langit, tinggi kerajaan dan kekuasaan, la uluwal intiqali wa zawal, bukan tinggi perubahan ataupun pergerakan. Boleh kata gitu. Baik. Thumma lan yaqul fi syai' min dhalika qawlan illa ulzima fil akhar mithluh. Kemudian tak ada satu perkataan pun, pandangan pun yang dia pilih kerana nak lari daripada menyatakan Allah Ta'ala tinggi, melainkan dia akan dikenakan dengan, diilzamkan dengan perkara yang sama. Logik yang sama akan memerangkapnya kalau nak ikutkan. Baik, kemudian ada orang kata, tengok At-Tabari kata kat sini, katalah bahawa Allah ni tinggi kerajaan dan kekuasaan. Jangan tinggalkan begitu sahaja. Apakah ini maksud Al-Imam At-Tabari? Tidak. At-Tabari kata perkataan ini semata-mata untuk membantah orang yang tadinya dia kata, aku kata iqbal tapi bukan perbuatan, iqbal tadbir. Untuk membantah perkataan ini, At-Tabari kata kalau begitu hang kata la ulu sultan, boleh juga kata. Bukan ulu perbuatan tapi ulu kerajaan, tinggi kerajaan Allah, boleh juga. Tapi apakah itu yang dipegang oleh At-Tabari? Tidak. Kenapa tidak? Yang pertama, teks selepas itu, baris terusnya kata Imam At-Tabari, wa in qala lana qail, kalau ada orang kata dekat kami, akhbirna an istiwa'illahi jalla thana'uhu ila sama', cerita sat dekat kami bahawa istiwa Allah, meningginya Allah di atas langit, kana qabla khalqis sama' am ba'dah, setelah diciptakan langit ke sebelum diciptakan langit? So ada soalan orang tanya. Kata At-Tabari, qil ba'dahu, katakan kepada mereka setelah diciptakan langit. Wa qabla an yusawwihunna sab'as samawat, sebelum Allah menyempurnakan 7 lapisan langit itu, kama qala jalla thana'uhu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. So jawapan At-Tabari ini menunjukkan bukan At-Tabari percaya bahawa sekadar tinggi sultan. Tak, bukan. Tapi At-Tabari nak tunjukkan apabila dia ditanya, dia kata memang tinggi, dan bila Allah tinggi itu berlaku setelah Allah menciptakan langit. Bila Allah meninggi di atas langit, setelah Allah menciptakan langit, sebelum Allah menyempurnakan 7 lapisan langit. Ini kata At-Tabari. Baik. Apa lagi perkataan At-Tabari di sini? Fa innaka qad qulta, orang bertanya kepada dia lagi, qad qulta, kamu berkata, innallaha stawa ila sama wa hiya dukhan qabla an yusawwiha sab'a samawat. Kamu berkata Allah istiwa ke langit, meninggi ke langit dalam keadaan langit masih lagi asap sebelum Allah menyempurnakan ciptaan 7 lapisan langit. Thumma sawaha sab'an ba'da istiwaihi ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan 7 lapisan langit setelah istiwa ke atasnya. Fa kaifa za'amta annaha jima'? Macam mana engkau boleh kata ini merangkumi ke semua langit, semua sekali? Qila, dikatakan kepada mereka, innahunna kunna sab'an ghaira mustawiyat. Sesungguhnya langit tu semua ada 7 tapi tidak sempurna penciptaannya. Falidzalika qala jalla dzikruhu fasawwahunna sab'an. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menyempurnakan ciptaan itu menjadi 7. Jadi di hujung perbahasan ayat ini kata Imam At-Tabari, qala Abu Ja'far berkata, fa ma'nal kalam idzan. Ayat ini artinya huwallazi an'ama 'alaikum, dialah Tuhan yang memberikan nikmat kepada kamu. Fa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dia menciptakan kepada kamu segala yang di bumi. Wa sakhkharahu lakum tafaddulan minhu bidzalika 'alaikum, dan dia telah mengaturkan dan menggerakkan segalanya kepada kamu sebagai pemberian daripadanya kepada kamu.
liyakuna lakum balaghan fi dunyakum wa mata'an ila mawafati ajalikum, supaya itu menjadi bekalan dan keperluan kamu sehingga detik kematian kamu, wa dalilan lakum ala wahdaniyati rabbikum, dan supaya itu menjadi petunjuk kepada kamu akan keesaan Tuhanmu, thumma ala ila samawati sab'i wa hiya dukhan, kemudian Tuhan meninggi di atas 7 lapisan langit, sedalam keadaan langit itu masih lagi asap-asap. Fasawwahunna wa habakahunna, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya dan juga mencantumkannya, wa ajra fi ba'dihha syamsahu wa qamarahu wa nujumahu, dan Allah menjalankan di langit-langit di sebahagian daripadanya mataharinya, bulannya dan bintangnya, wa qadara fi kulli wahidatin minhunna ma qadara min khalqihi, dan Allah menetapkan pada setiap langit itu apa yang telah ditakdirkan untuk ada di situ daripada makhluk-makhluknya. Jadi perkataan Imam At-Tabari di sini, bukan At-Tabari kata boleh pilih makna mana sesuka hati, tapi Al-Imam At-Tabari menyebutkan di sini mengikut kalamul Arab, maksud yang benar adalah ala wartafa'a. Kalau pergi kepada aqbala, contoh At-Tabari bagi ataupun maksud-maksud lain, itu adalah lari daripada apa yang difahami daripada kalam Arab. Seterusnya, kata Maulana Ihsan, ini aula sahaja, boleh pakai tafsir lain, dia khilaful aula. Baik, betulkah begitu? Pada saya tak betul. Bagi sesiapa yang membaca tafsir At-Tabari dan tahu akan manhaj ataupun metodologi Imam At-Tabari di dalam tafsir, apabila dia katakan wa aula tafsir, apabila dia mengatakan ini tafsir yang paling aula, dia bukan bermaksud boleh pakai yang tu dan selainnya. Tidak. Tapi At-Tabari menggunakan perkataan wa aula dan yang paling aula bagi menunjukkan pilihannya. Boleh jadi pilihan lagi satu tu betul juga. Boleh jadi pilihan yang lagi satu itu salah dan tertolak. At-Tabari guna perkataan aula ni beribu kali, lebih daripada 1000 kali dalam tafsir At-Tabari. Sebab itu metod dia. Apabila dia nak melakukan tarjih, dia akan kata aula, yang paling aula pilihannya. Apakah semua yang dia kata aula tu lawan bagi pilihan yang aula itu sekadar tidak kurang aula tapi boleh pakai? Tidak. Kalau kedua-dua pandangan boleh pakai, At-Tabari akan jelaskan. Dia akan sebut wa aula wa wali kilal qaulain wajhun sahih. Kedua-dua pandangan ini ada sandaran yang sahih, tapi aku pilih satu. Ataupun dia akan sebut likilaihima indi wajhun sahih, antara dua pandangan ataupun qiraat ini pada sisi aku ada sandaran yang sahih. Walikulli wahidatin minhuma wajhun sahih, antara dua perkataan ini kedua-duanya ada sandaran yang sahih. Kalau At-Tabari sebut macam tu, artinya dia nak bagi tahu dekat kamu dua-dua boleh pakai. Yang ni aula, ni aula, lagi satu pun boleh pakai. Tapi kalau At-Tabari kata aula begini dan dia mengkritik pandangan yang kedua, menunjukkan bahawa di sisinya pandangan yang kedua itu tak betul. Bukan boleh pakai dua-dua. Jadi jangan pergi tampal suka hati. Mentang-mentang ulama' lain kata aula lawannya khilaful aula tapi masih boleh dipakai dalam disiplin lain. Jangan ambil disiplin ni pergi tampal kat Tabari. Tak, Tabari ada disiplinnya dan penggunaannya tersendiri apabila beliau menggunakan perkataan. Akhir sekali, bila dikatakan kena takwil. Sebab nama buku Tabari ni pun Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatul Quran. Takwil ni Maulana Ihsan sendiri tahu, ada bermaksud tafsir, ada bermaksud sarf, ada maksud lari daripada maksud asal kepada maksud lain. Baik, takwil yang bererti tafsir mengikut kaedah bahasa yang difahami, itu okey. Tapi takwil yang bererti lari daripada maksud asal mengikut konteks, tafsiran yang rajih, yang betul-betul difahami daripada konteks kepada tafsiran lain, At-Tabari tak bagi. Contohnya dalam ayat ini. Meskipun perkataan istawa boleh membawa banyak maksud perkataan itu, tapi bila diletak di dalam konteks ini, ayat yang lengkap, kata At-Tabari tak boleh membawa maksud lain. Kalamul Arab dalam konteks ini memahami istawa itu ala wartafa'a. Setakat ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.